أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد نويت الاعتكاف في هذا المسجد لله تعالى sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kepada kita pada malam ini untuk mencatat nama sebagai tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan juga kita sebagai orang yang beriman insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada kuliah kita yang lepas kita telah pun membincangkan tentang pengajaran daripada perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun habis membincangkan berkenaan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituduh oleh mulut-mulut yang jahat mengatakan bahawa baginda berkahwin ramai kerana hawa nafsu. Tapi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah pun melihat bagaimana perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang merupakan seorang janda, dan baginda pula lebih muda daripada Sayyidatina Khadijah, dan baginda hidup lama dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian barulah baginda selepas daripada kematian Sayyidatina Khadijah, barulah baginda sallallahu alaihi wasallam nikah dengan kita kata isteri-isteri yang lain, sehingga mencukupkan bilangan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada Sayyidatina Khadijah lebih kurang 11 orang. Baik. Dan di antara semua isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sahaja yang merupakan seorang anak dara, yang lain semuanya janda. Dan perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah didasarkan dengan hawa nafsu, tetapi ada sebab-sebab yang tertentu yang kadang-kadang merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada tujuan dakwah dan sebagainya, bukanlah tujuan untuk mengisi hawa nafsu yang seperti mana berlaku kepada kita pada hari ini. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitulah tajuk penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha membina semula Kaabah. Membina Kaabah. Baik, sebelum tu di sana berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hukum tertentu yang kita tidak boleh melanggar, kerana isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai ummahatul mukminin, sebagai ibu orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam ayat Al-Quran Allah Taala sebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim
wa azwajuhu ummahatuhum. Begitu cerita ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih utama bagi kamu, bagi orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Dan isteri-isteri baginda adalah sama taraf dengan ibu-ibu mereka. Maka tak boleh kita dalam konteks kita ni tak ada lah isteri Nabi, tapi sebelum selepas kewafatan Nabi ada isteri-isteri Nabi, dan ayat diturunkan khusus kepada para sahabat bahawa tidak boleh seorang pun menikahi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham kita senang. Jeneral tentera mati. Jeneral tentera mati, ada tinggal bini dia. Jeneral tentera ni biasalah ni Tan Sri lah. Tan Sri. Jadi bini dia Puan Sri. Tiba-tiba ada kawan ni korporal. 2 calit. Pi Minang nak buat bini. Jadi dia boleh lah, bukan tak boleh, kita lah ni boleh lah. Tapi dia tak sesuai lah. Kan? Pasal apa? Kawan tu dah pakai Puan Sri. Korporal ni nak Minang kawan korporal je. Kau nak Minang pun sama taraf general ke? Nak Minang boleh lah. Kan? Maka tak kena. Begitulah kita kata misal walillahil mathalul a'la. Bagi Allah ada misal yang lebih tinggi lah. Berkataan dengan isteri Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya bila Rasulullah pangkat yang besar, seorang insan yang besar, tiba-tiba bila Rasulullah wafat, maka insan yang kecil, yang rendah darjatnya nak pergi ambil isteri Nabi sebagai isteri dia, tak kena. Tak kena begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan isteri-isteri Rasulullah ni sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu bagi orang yang beriman. Baik. Jadi mencerca Nabi, mencerca Nabi, menghina Nabi, termasuk juga menghina para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikira satu perkara yang berdosa. Hina isteri Nabi. Kan? Seperti mana syahadah yang dilafazkan oleh puak-puak Syiah ni kan. Wa ashhadu anna Fatimah wa ashhadu anna Aisyah binti Abi Bakr finnar. Boleh ke tu? Aku bersaksi bahawa Aisyah binti Abu Bakar dalam neraka. Itu masuk dalam syahadah dia tu. Nak saksi ke mana aku tu? Siapa Aisyah ni? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bersaksi kata Nabi itu Nabi Muhammad. Nabi itu Nabi Rasulullah. Tiba-tiba bersaksi bahawa isteri Nabi dalam neraka. Kena? Tak kena ke tak? Itu maknanya syahadah yang batilah, syahadah yang tak betul, syahadah yang palsu. Tak kenalah. Baik. Itu beberapa perkara berkaitan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tajuk kita seterusnya seperti yang kita sebutkan tadi, iaitu pembinaan Kaabah, iaitu di mana kisah ini berlaku dan dimulakan dengan tajuk ini dimulakan dengan sejarah pembinaan Kaabah. Sejarah pembinaan Kaabah. Kaabah ini telah dibina oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah dia. Dimulakan pembinaannya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pembinaan dapat dilaksanakan selepas mengalami beberapa persengketaan dan permusuhan dengan penyembah-penyembah berhala. Baik. Pembinaan Kaabah. Diletakkan Kaabah itu satu kotak, asalnya 4 segi sama. 4 segi tepat. Dia asalnya 4 segi panjang. 4 segi panjang. Bila berlaku perubahan, ubah suai Kaabah itu, maka orang-orang Arab akhirnya mendapati bahawa nak bina Kaabah ni tak boleh guna duit tak ketawa hala. Maka apabila berlaku Kaabah runtuh dan sebagainya, bina balik semula, duit tak cukup, duit yang elok tak cukup, maka dibuatlah binaan macam hari ini, iaitu 4 segi sahaja.
dan diletakkan Hijr Ismail, yang bentuk C itu kan. Maka itu juga termasuk dalam kawasan Kaabah. Asalnya kawasan Kaabah. Sebab tu siapa yang tawaf bila lalu kat dalam tu, tak sah tawaf dia. Semayang dalam tu boleh tak? Semayang dalam tu boleh. Semayang dalam tu betul. Kira dapat semayang dalam Hijr Ismail tu betul. Pasal yang tu dia kira kawasan Kaabah. Hari ni saya tengok ada depa hantar gambar kawasan tu ditutup, tak boleh lalu. Memang dia lalu sebab apa? Takut orang lalu dalam tu tak sah tawaf dia. Sebab mana boleh tawaf dalam Kaabah? Dia kena tawaf di keliling Kaabah. Yang untung siapa? Yang untung tukang sapu sampah Masjidil Haram. Pasal apa? Dia buat tempat apa? Dia kata tempat transit dalam tu tempat duduk sandap menyapu dalam tu. Dia boleh semayang dalam tu. Allahu Akbar. Kita belanja ribu-ribu tak boleh nak semayang dalam Kaabah. Korang-korang dalam kawasan Hijr Ismail tu, dia sekupang pun tak bayang, duk sapu sampah Masjidil Haram, boleh semayang dalam tu setiap hari. Allah, besar Baik, itu pembinaan Kaabah. Asalnya panjang tetapi pendek jadi 4 segi tepat, 4 segi sama, dan diletakkan Hijr Ismail. Kerana apa? Kerana perbelanjaannya tidak cukup untuk nak buat Kaabah yang betul. Habis itu Ustaz, hari ini bukan banyak duit, bukan Tok Arab duit banyak Tok Arab duit banyak, boleh tentu halal ke tak lah? Boleh tentu haram. Tok Arab tu bukannya betul ke semua. Tak? Kadang lok-lak dia kita lagi. Macam cerita kawan. Kawan cerita seorang daripada Mesir, Tok Arab Mesir, berkawan dengan seorang daripada Amerika. Lalu hak Arab ni kata, jom pergi melawat Mesir. Kawan mereka kata, boleh? Tunggulah aku pergi. Kawan tu pun sampai di Mesir. Kawan Mesir ni pun ajaklah kawan dia mereka ni jalan-jalan. Tengok Mesir, melawat Mesir semua kan. Tengok-tengok ada kaki pancut kat dinding banyak. Hak mereka ni kata, apa Mesir, negara Islam saja. Tengok tu pakai kencing pancut dinding habis. Kalau tuan-tuan ada peluang melawat Mesir, jangan sandang kat dinding. Sebab memang ayak kencing. Anjing ke Ustaz? Tak, ayak kencing anjing jenis hak berdiri. Orang. Kawan hak Mesir ni malu. Hak Amerika ni kata, Tok Arab ni kencing kat dinding. Malu. Dia tunggu. Kawan hak Amerika ni kata, jom pergi melawat Amerika pula. Boleh? Mesir ni kata boleh, pergi melawat mereka pula. Pergi melawat mereka, hak mereka ni bawa lah kawan dia hak Mesir ni jalan-jalan. Sampai satu tempat jumpa, tengok ada orang duk kencing kat dinding juga. Hak Arab Mesir ni kata, hang kutuk aku Arab Mesir kencing dekat dinding. Mereka pun ada, tu duk kencing kat dinding. Mereka ni kata, tak pernah ada ni. Macam mana boleh ada kencing kat dinding pula? Panggil. Ada kencing tu panggil. Mai ni. Pasal siapa kencing kat dinding? Dia kata biasa. Orang mana? Orang Mesir. Rupanya hak kencing di Mesir pun orang Arab Mesir, hak di kencing mereka di ni tu pun Arab Mesir juga. Tu kata tu. Arab dia bukan betul ke semua. Hak baguslah, hak tak bagus tu setengah kapai. Baik. Jadi itu keadaan orang-orang Arab. Baik. Pembinaan ini diselenggarakan mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut dalam Al-Quranul Karim, ayat surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 127. Surah yang kedua ayat 127. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, yakni membina dasar-dasar Baitullah bersama anaknya Ismail seraya berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, yakni amalan kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Begitu. Ayat ini menceritakan kepada kita bagaimana usaha yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail.
Nah. Setelah mana Nabi Ismail sampai umur boleh bekerja dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ismail ni ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan mak dia duduk di Mekah kan. Kemudian Nabi Ibrahim melawat dah besar dah. Tiba-tiba Allah Taala suruh Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah. Dan bila Kaabah tu Allah Taala sebut dalam Al-Quran bahawa Nabi Ibrahim ni bina Kaabah dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Baik. Dan sebenarnya selain daripada fokus ayat ini berkenaan dengan cerita Allah Taala kepada kita berkenaan dengan Nabi Allah Ibrahim bina Kaabah dengan anaknya Nabi Allah Ismail, di sini juga Nabi Ibrahim ajak kita satu benda. Nah, apa dia? Bila kita buat satu ibadah, kita kena susuli dengan doa supaya Allah Ta'ala terima ibadah kita. Nah? Tapi kena buat elok lah. Nah? Kena buat elok. Semayang macam burung kakak tua. Burung kakak tua pula. Burung belatuk. Kan? Patuk tu cepat lagi. Kalau burung belatuk tengok kata, ish patuk cepat pada aku ni pasal apa? Tapi lepas semayang dia doa, ya Allah terimalah semayang aku. Kena ke tak kena? Jawapan dia tak kena. Pasal kita buat tak elok, kita minta Allah Ta'ala terima. Nah, tak kena kan? Dia macam orang buat apa ni, donat no? Buat donat kemek sana kemek sini kan. Lepas tu nak jual, tak harga mahal pula. Siapa nak beli? Tak ada siapa kebulok nak beli. Macam tu kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala apa dia? Ibadah kita. Buat ibadah lebih kurang, tiba-tiba kita nak minta Allah kan. Rabbana taqabbal minna, baca doa Nabi Allah Ibrahim kan. Allahumma taqabbal minna salatana tammah. Boleh minta doa pada Allah suruh terima solat dia. Formula dia mudah ataupun sifir dia mudah, kali-kali dia mudah. Apa dia? Kita buat kerja, kita buat ibadah dalam keadaan macam orang malas, maka di sisi Allah, Allah malas nak tengok. Itu tuan-tuan dah kan? Kita buat kerja, kita buat ibadah tak bersungguh-sungguh, maka Allah pun tak bersungguh-sungguh untuk nak tengok amalan kita. Doa, kita berdoa dalam keadaan malas. Dia bila berdoa ni nak tengok malas ke tak, tengok siku. Kalau berdoa siku duk atas paha, tu orang malas. Minta maaf cakap lah kalau ada yang buat. Harap lepas ni tak buat dah. Berdoa kalau siku duk atas paha, itu orang malas. Dan bila doa kita dalam keadaan malas, Allah pun malas nak terima doa kita. Mudah ya? Tak? Doa. Jari lah hidung. Macam-macam doa. Jenilah. Allah. Kan? Kita nak minta ke orang pun, kita minta Allah. Kan? Pakat ambil berim baru ni kan? Biar rambut ke tu atas meja ke tu kah? Duit? Tak. Ni saya ambil huluk borang pun. Ni saya nak mohon berim ni. Huluk borang pun elok. Tu 500. Hak boleh pakai 2 tahun dah setahun tu. Kan? Huluk borang pun Allah. Kan? Nak minta ke siapa tu? Nak minta kat manusia. Ni nak minta kat Allah. Tu tak kira hak sengguk lah, minta kat Allah. Kan? Allah kata, aku nak tengok doa hang pun. Hang doa pun macam orang penyegan. Aku pun segan nak bagi ya. Nang. Lepas tu dia marah kat Allah Ta'ala. Aku doa lah banyak kali lah. Allah Ta'ala tak dengar pun doa aku. Allah Ta'ala ni pekak kot. No? Tak dengar doa aku. Bukan Allah Ta'ala pekak. Hang yang pekak. Kan? Doa dalam keadaan pekak. Kan? Dengar elok pun Ustaz. Tak, bukan masalah pekak tu. Pekak badak dia panggil. Pekak tu bengong lah. Pekak tu bengong. Macam orang keluar. Macam orang lepas keluar dari disko kan. Gung, keluar. Assalamualaikum. Pasal dia pekak. Pasal apa dia pekak? Pekak tu bukan pekak singa. Bengong. Pasal keluar daripada tempat yang dekat darah. Jadi tu kita kata sifir doa kita, sifir ibadah kita.
Nak tunjuk ke Allah, tunjuk yang terbaik. Baru Allah Ta'ala terima permohonan kita. Kan? Macam mana temu duga lah. Temu duga kan. Temu duga ada orang cerita. Saya ni tuan, dululah kerja, pengalaman kerja dulu, kira kalau kerja 5 hari tu saya kadang-kadang pergi 3 hari ya. Ada orang cerita gitu. Masa dia minta kerja kan. Dia minta kerja, ada dia minta terus. Dia katalah nak minta kerja jadi pegawai bank lah kata. Nah, dulu dia kerja kani account ke apa gitulah. Ni nak dapat kerja temu duga pegawai bank. Kan? Dia pun masa orang tanya, okey, cerita sikit pengalaman kerja. Saya dulu kerja buat lebih kurang tu ya. Kadang-kadang masuk pancap kuih 8, kuih 10 tak masuk kerja lagi. Ada orang cerita lagu tu masa temu duga. Kalau orang cerita tu hak temu duga, hak yang pi temu duga tu dia tu bengong. Orang akan cerita apa? Dia akan cerita benda yang baik. Kan? Cerita sikit pengalaman kerja. Saya tuan boleh bekerja dengan pengawasan minima. Saya ni cepat belajar kan? Dan saya macam-macam kursus saya ikuti. Abang kursus macam-macam dia buat. Kemudian saya senang bekerja dengan orang, mudah bergaul. Dia akan cerita benda-benda yang baik. Pasal apa? Pasal dia nak orang tu terima dia kerja. Dia takkan cerita benda yang tak elok. Oh, pandai pula masa temu duga pergi cerita hak elok, nak suruh orang terima dia kerja. Dengan Allah buat lebih kurang, lepas tu nak suruh Allah Ta'ala terima. Kan? Muka tak malu. Kan? Tak kena lah gitu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu Nabi Ibrahim bila dia buat Kaabah dengan anaknya Nabi Ismail, siap semua elok, dia berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Terimalah. Begitu baru dia cantik, nah. Pasal apa? Pasal dia buat selesai elok, baru dia minta Allah terima amalan dia. Ni Nabi Ibrahim ajar kita macam tu, nah. Baik. Ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa ketika berlalu, Kaabah yang dibina oleh Sayyidina Ibrahim dan anaknya tadi telah pun mula retak-retak dan pecah. Di antara bencana yang telah melanda dan merubah Kaabah ialah Kaabah, iaitu beberapa tahun sebelum dibangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum dibangkitkan makna belum dilantik Rasulullah menjadi rasul. Rasulullah tak jadi rasul lagi. Tapi Rasulullah dah ada lah kan, masa tu dia jadi seorang pemuda. Nah, kerosakan ini menyebabkan puak-puak Quraisy terpaksa berusaha mendirikan semula binaan Kaabah lantaran kehormatan dan kemuliaannya. Kira orang Arab ni dengan Kaabah ni Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal bila ada Kaabah ni, dapat doa daripada Kaabah ataupun Masjidil Haram ni, kita kata tanah haram lah, Kaabah kawasan Mekah ni, depa jaga Kaabah. Pasal apa? Pasal depa rasa Kaabah ni lah yang menyebabkan rezeki masuk. Walhal bukan pasal Kaabah tu, pasal doa Nabi Allah Ibrahim. Kan? Orang Nabi Ibrahim kata apa? Waj'al af'idatan minan nas, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam doa dia bila ditinggalkan anak dia kata apa? Rabbana inni askantu min dhurriyyati. Wahai Tuhan, aku tempatkan anak aku, zuriat aku di sini. Di mana? Biwadin ghairi dhi zar'in. Di satu lembah yang pokok sebatang haram pun tak tumbuh. Bahasa dia tu. Rabbana liyuqimus salah. Tu doa Nabi Ibrahim yang kita kena ambil juga, iaitu wahai Tuhan, jadikan mereka golongan yang mendirikan solat. Mula-mula abang kata tempat ni rezeki tak ada, pokok tak ada, makan nak buat satu ke ada, nak makan tak ada lagi. Maknanya kehidupan dia apa dia? Di sini bukan tempat untuk hidup, pasal kering kontang. Doa yang pertama Nabi Ibrahim apa? Ialah Rabbana liyuqimus salah. Wahai Tuhan, jadikanlah zuriat aku ini golongan yang mendirikan salat. Kan? Barulah Nabi Ibrahim sebut apa? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Wahai Tuhan, jadikanlah hati-hati manusia cenderung untuk mai ke sini. Nah,
Kita pun kalau pergi Mekah sekali, berasa nak pergi lagi. Hak tak pergi lagi pun berasa nak pergi. Kan? Berasa nak pergi. Wahai pergi bukan dapat duit, perhabis duit. Tapi dia berasa nak pergi. Gitu nah. Kemudian pergi pula bukan ada yang terjun apa sana. Tak ada. Kan? Bukan ada yang terjun, bukan boleh melawat, bukan ada salji ke apa, boleh main ski ke apa, bukan ada. Tapi dia berasa nak pergi. Pasal apa? Ini doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan? Kemudian Nabi Ibrahim kata warzuqhum minas thamarat. Wahai Tuhan, kurniakan kepada mereka, rezekikan kepada mereka zuriat arzak aku yang aku tinggal di sini ni minas thamarat, daripada buah-buahan. Sebab tu pergi Mekah, carilah buah apa pun insya-Allah ada. Kan? Depa kata buah genuk apa ada? Wallahu alam, saya pun tak tahulah. Kan? Depa kata lapak buah siapa kata tapi Mekah ni buah murah kot dia kata. Teringin nak makan awak dia mai tu, mai Mekah ni teringin nak makan buah genuk. Pergi cari-cari ada. Dia kata Allah Taala kata warzuqhum minas thamarat. Doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas, nama kata buah ayat ada. Kan? Buah ayat kata ada, semua ada di Mekah sana. Kan? Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan mereka jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang menyebabkan manusia ni mai ke Mekah dan menjadi sumber pendapatan rezeki kepada penduduk-penduduk Mekah. Bukan masa Kaabah sangat. Kaabah tu Allah Subhanahu wa taala tak sebagai nak menyatukan hati-hati manusia saja. Kan? Tok Saleh kata apa? Kalau Kaabah tu angkat pi ambil dengan helikopter, kan? Korek tu angkat bunga buh apa ni besi bawah dia, angkat dengan helikopter mai letak di Putrajaya. Kan? Kita nak sembahyang menghadap mana? Menghadap Putrajaya noh. Pasal Kaabah duduk Putrajaya. Tak, kita sembahyang menghadap Kaabah. Menghadap Masjidil Haram. Pasal apa? Pasal Allah Taala kata apa? Fa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah mukamu ketika kamu beribadat ke arah Masjidil Haram. Kaabah tu lambang saja, bukannya tempat sembahan. Kalau tempat sembahan maknanya kita orang Islam berhala paling besar sekali. Kan? Berhala paling besar sekali. Sebab apa? Kotak 4 segi pun duk tunduk sakan dah. Kita bukan sembah Kaabah, kita hanya menghadap Kaabah atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Justru Kaabah ini telah pun dimulia dan dihormati sejak beberapa masa yang lampau, yang diwarisi dari Ibrahim alaihissalam. Mereka sangat-sangat memuliakan Kaabah ini. Walaupun cara mereka beribadah yang diajak oleh Nabi Ibrahim itu betul sampai sebelum kewafatan Nabi Muhammad ini, sampai sebelum kebangkitan Nabi Muhammad ni pun mereka warisi daripada Nabi Ibrahim, tapi dengan cara yang berlainan. Tawaf dengan cara yang berlainan, haji mereka lari, bukan lagi beribadah kepada Allah, tapi beribadah seolah-olah macam menyembah Kaabah, nak menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Letak berhala kerana apa? Tak nampak Tuhan, Tuhan bagi nampak. Tetapi mereka tetap memuliakan Kaabah, tak pi katok Kaabah tu bagi reban. Dalam usaha pembinaan semula ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah turut serta memberi sumbangan fikiran dan tenaga. Baginda sendiri telah berusaha mengangkut batu-batu dengan tangan baginda sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bekerja untuk membina Kaabah bersama-sama dengan orang-orang Quraisy pada ketika itu. Usaha Rasulullah tadi telah memberi kesan begitu mendalam di mana baginda telah dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh puak-puak Arab ketika itu, iaitu siapakah yang lebih utama meletak semula Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Kita tahu bila kita tawaf Kaabah tu ada satu rukun, dia panggil rukun Hajarul Aswad, di mana ada situ terdapat Hajarul Aswad. Kata ulama, Hajarul Aswad ni masa turun daripada syurga dulu warna putih, tapi oleh kerana ramai duk cium tu dosa banyak, jadi dia tukar jadi warna hitam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia pi nak cium Hajarul Aswad, dia kata dia kata kalau aku tak tengok hang ni dicium oleh Rasulullah, aku tak kebulak nak cium hang. Dia tu cerita Sayyidina Umar kan. Kita ni kalau tengok orang duk pi cium, kita pun ciumlah kan. Dak Sayyidina Umar dia kata nasib baik aku tengok hang ni Rasulullah cium.
Kalau tidak aku tak kebuluk nak cium hang. Tu dia. Kata lu baru cium. Sedap tu. Ayat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Pembalahan ini dapat diatasi setelah mana semua puak berselisih faham. Yang berselisih faham itu setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda memang terkenal di kalangan orang-orang Arab di masa itu dengan gelaran Al-Amin, yakni yang mempunyai amanah dan disukai ramai. Gelaran Al-Amin ni diberi bukan oleh sahabat Nabi, bukan Abu Bakar bagi, bukan Sayyidina Uthman bagi, bukan Sayyidina Umar bagi, bukan sahabat-sahabat Nabi bagi dekat Nabi kata gelaran Al-Amin. Gelaran Al-Amin ni dibagi kepada Nabi oleh orang-orang Quraisy, orang-orang puak-puak musyrikin sendiri. Tu hebat tu. Jadi maknanya baginda ni dipercayai oleh orang-orang kafir. Dipercayai. Sehingga kan kata ulama, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, selepas daripada hijrah Nabi, Sayyidina Ali ditugaskan untuk lambat sampai ke Madinah untuk menguruskan kita kata barang-barang yang disimpan oleh orang-orang Arab ni di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Abu Lahab pun tahu kalau dia simpan rumah Abu Jahal, kan dah kena dah penyangak, tipu, penyamun, kan lebih kurang tu kan. Abu Lahab penyangak, dia tak simpan rumah penyamun. Abu Lahab tak simpan rumah Abu Jahal sebab dia kata dua-dua penyamun. Kalau aku simpan rumah dia ni, harta aku habis, dia disimpan rumah aku sapu juga dengan dia. Kan? Dia simpan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggal Sayyidina Ali di tempat tidurnya ke? Tak ada. Dalam cerita tak ada kata Rasulullah tinggal dan Sayyidina Ali ganti tempat tidur dia, tak ada cerita tu tak ada. Cerita tu dia buat oleh puak-puak Syiah. Baik. Cerita hak tu pun nak buat. Nak abang kata kalaulah Sayyidina Ali ni kena bunuh dengan puak-puak orang-orang kafir, Allah. Nasib baik dia selok dulu. Selok apa, mana ada cerita Sayyidina Ali kena tidur tempat Nabi, tak ada kan. Nabi keluar bila? Nabi keluar waktu tengah hari, bukan malam. Waktu tengah hari macam lah panas. Lah panas kita dapat tabiat baru, iaitu mengantuk. Suka nak tidur waktu tengah-tengah hari kan. Terutama dekat-dekat orang nak bang Jumaat tu. Waktu cukup kan. Kena ambil lepas nyok tungkat mata. Pasal apa? Nak terkatup dekat-dekat nak khutbah, dekat-dekat nak sembahyang Jumaat, nak azan. Lepas azan tu lagi lah dia runtun biji mata tu kan. Masa khutbah dia bukan runtun, dia naik duk pijak atas, dia pijak atas mata terus nak kita padam kan. Kena pula khutbah slow pula dah kan. Tajuk apa? Tajuk pi ambil hak khutbah 2011 tu. Tajuk apa? Bencana banjir yang berlaku di kota Kuala Muda. Kan, sehingga menenggelamkan jalan di antara Tikam Batu ke Rantau Panjang. Kita kata apa tu khatib baca tenggelam daripada Rantau Panjang ke Tikam Batu, tengkorak apa? Lah kita banjir ke kita panas lit-lit nak merekah kepala. Kan? Tok khatib pun dah nak tengok khutbah tu, tengoklah suasana sama. Kan? Sebab tu tok khatib, tok imam ni kita kena lantik orang yang pandai. Orang yang bijak. Sebab tu dia suruh pilih tu. Nak jadi tok imam siapa dia? Bacaan bagus. Fiqh bagus. Cari. Sebut 5-6 ciri, ada 2 orang sama. Balik rumah pula tengok bini pula. Bini siapa? Dia kira sampai tengok tok imam ni dengan tok imam ni hak mana lawa, hak mana handsome. Tok imam ni handsome, dia boleh. Pasal sama. Tajwid bagus, fiqh bagus. Dua-dua balik Mesir, dua-dua balik Syubra. Dua-dua ada master pengajian Islam. Bagus dua-dua. Kan? Bacaan dua-dua sama-sama bagus. Tengok semua sama ni. Ciri-ciri sama elok. Nak pilih mana satu tok imam ni. Handsome, dua-dua handsome. Sudah kalut pada. Lepas tu nak buat macam nak pilih, pergi rumah. Kena pergi rumah tengok bini tok imam, bini ustaz mana yang paling lawa. Tengok ustaz hak ni bini na masya-Allah tu dia. Kan? Hak ni bini dia macam Kajol, hak ni bini dia macam Karisma Kapoor. Hak ni lah menang.
Tu dia sampai tarak tu. Kan? Pi rumah ustaz ni, Allah, ustaz ni pi rumah tengok bini ketang ke dada keluar. Pangkah tu bukan pangkah hundi, pangkah tu jadi imam lah. Kan? Pi rumah ustaz ni, tengok bini dia keluar pakai guna tudung labuh, pakai main hidang ayak kata, dia. Ni keluar ketang ke dada di rumah, rambut karan, no? Rambut Maggi, no? Kain batik ketang ke dada. No? Kan kain batik, kain cukin betul? Kan? Ketang ke dada, kain cukin. No? Mampu. No? Tak boleh duduk imam. Tengok kemas sangat, no? Pakai serban di bawah, baca Quran mah bagus. No, hai. No. Tolak. No? Sebab tu kita kata ciri-ciri tu kena ada. Kan? Ada masjid tunggu khutbah daripada majlis agama tak sampai, tak buat Jumaat, mayang Luhur. No? Pasal apa? Kita tak ada khutbah nak baca. Kan? Tak ada khutbah nak baca. Ada masjid lagi seronok. Kan? Tu duk panggil saya balik di tu imam. No? Masjid khutbah pertama cerita benda yang lain. Khutbah kedua tak jumpa. Ulang balik khutbah, pergi cari-cari jumpa khutbah yang pertama. Baca khutbah pertama sekali lagi. Khutbah pertama, khutbah kedua. Jadi sudah dia ke mana? Sudah dia, jadi khutbah pertama sudah dia barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Khutbah kedua pun barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Orang dua khutbah dia nak masuk tiga. Ada juga. No? Majlis ni tak pernah, no? Alhamdulillah. Hak naik baca khutbah dah turun lagi pada. Naik baca khutbah setengah, no? Baca setengah, sengap. Tali keset rosot. No? Sengap. Hang. No? RAM apa? 215, 254 ke apa RAM. Orang lah RAM 4 gig lah. 4 gig tu mungkin rendah tu. Kan? Ni pun duk jajar saya, ustaz kalau nak beli komputer, dia kata tapi mahal sikit lah, dalam 9,000 gitu lah. Kan? RAM berapa? 32 gig. Tu dia. Tu tak tekan keluar dah. Tu dia tu. Nak type assalamualaikum tekan kom keluar dah. Pasal apa? 32 gig. Ni tu imam hak jenis 254 ni. 254 bukan 254 gig. 256. 256 MB kan. RAM pun 256 MB. Cari tak tahu. Sangkut, hang. Tekan kepada control alternate delete pun tak jalan lah. Nak pi task manager pun tak boleh lah. Tekan tak turun, lain dia pun turun. Dia tak faham ganti baca khutbah, naik mula lain pula dah. Sini tak ada, no? Ada satu masjid je ada. Tuan jangan buat gitu lah, no? Sini kalau buat gitu memang kemaluan yang amat besar, no? Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan gelaran Al-Amin oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy sendiri, bukan orang di kalangan umat Islam lagi. Maka Rasulullah pun berjaya menyelesaikan masalah nak bina Kaabah tu, selesai, tak ada masalah apa. Orang-orang Arab sendiri faham bahawa duit mesti pakai duit hak Kaabah, tak boleh pakai duit lain. Depa bina elok, buat Hajarul Aswad apa semua elok, buat Hijr Ismail. Tapi nak angkat Hajarul Aswad tu payah, tengkang. Pasal apa? Puak ni kata aku pun layak. Kan? Puak ni kata aku pun layak. Puak ni kata aku pun layak. Kan? Apa rendahnya kami daripada hampa sehingga hampa dibeli kemuliaan untuk angkat Hajarul Aswad. Hampa pasal apa memulia pada kami? Dan kami pun mulia juga. Apakah duk kira kemuliaan sendiri? Kan? Sebab orang Arab ni dia antara sifatnya ialah wa tafakhurum fil amwali wal aulad. Depa ni sangat suka berbangga-bangga dengan anak-anak dan berbangga-bangga dengan harta mereka. Pangkat-pangkat bangga itulah. Lalu depa pun setuju. Nanti kita nak angkat Hajarul Aswad ni, masalah hang duk selesai, hang kata aku mulia ni tak selesai. Lah kita tunggu siapa orang yang awal-awal pagi esok mula-mula masuk dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram ni, kita lantik dia jadi apa? Hakim, no? Cerita dia. Baik, tu cerita sikit, no? Kita tengok renungan dia. Dari potongan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita cuba membuat komentar. Kita buat ulasan
mengenai 3 perkara. Iaitu yang pertama dia kata keagungan dan kemuliaan Kaabah sejak zaman berzaman. Kaabah dimuliakan. Dimuliakan bukan sebab ain dia tu. Bukan sebab kotak 4 segi tu. Tapi dimuliakan kerana Allah Ta'ala mengarahkan Kaabah dijadikan tempat untuk kita menghadap dalam kita melakukan ibadah. Ini dapat dipastikan dari usaha Nabi Allah Ibrahim yang meletakkan Nabi Allah Ibrahim AS yang telah meletakkan batu asas pembinaannya. Kesemuanya ini dilakukan mengikut apa yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan rumah yang ulung dan pertama untuk menunaikan ibadah kepada Allah dan sebagai tempat keamanan dan kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Itu kita nampak Nabi Ibrahim bina Kaabah disuruh oleh Allah. Kita memuliakan Kaabah disuruh oleh Allah. Bukan kerana kotak 4 segi saya kata tadi, tapi kerana disuruh oleh Allah. Kita sembahyang menghadap Kaabah disuruh oleh Allah Subhanahu. Orang pergi haji tawaf keliling Kaabah disuruh oleh Allah. Bukan kata kita mulia dengan sebab kotak 4 segi tu, tapi kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu Baik. Walaupun Kaabah itu agung dan mulia di sisi Allah, tetapi ini tidak bererti bahawa Kaabah itu boleh memberi sesuatu kesan. Itu nampak tu. Clear akidah kita kena clear. Kita kata Kaabah ni hebat. Dah. Kaabah bukan hebat, tapi dihebatkan, dimuliakan, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita muliakan Kaabah. Kaabah tu tak mulia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disuruh kita memuliakan Kaabah atas perintah Allah. Sebab dia kata sini Kaabah tak boleh beri kesan dan pengaruh terhadap mereka yang melakukan tawaf di sekelilingnya, kerana Kaabah adalah batu yang tidak boleh memberi manfaat dan mudarat. Tak mahu tu. Kaabah sendiri dia tidak ada peranan. Dia jadi berperanan pasal apa? Apa sebab dia jadi berfungsi? Apa sebab dia jadi mulia? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita muliakan dia. Itu saja. Sebab kita tengok sebelum daripada Nabi menghadap ke Kaabah, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis. Awak Kaabah tu jadi lagu mana? Tak jadi lagu mana? Pasal apa? Pasal tak dimuliakan sebagai tempat untuk menghadap ketika solat. Tapi bila Allah Ta'ala kata, okey, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Okey. Sekarang daripada Baitul Maqdis alih ke Masjidil Haram. Baru menghadap. Jadi lah ni apa yang mulia? Yang mulia sekarang ni adalah Kaabah ataupun Masjidil Haram. Nilai kemuliaan Kaabah itu dengan sebab perintah Allah. Bukan kerana sebab kotak 4 segi itu sendiri ataupun batu 4 segi binaan itu sendiri. Tak. Allah mengutuskan Ibrahim alaihissalam buat merubah berhala, kuil dan candi-candi, malah menyapu licin sebarang kesan penyembahan berhala. Nabi Ibrahim digelar sebagai Rasul. Kerana apa? Kerana berlaku di zaman Nabi Ibrahim penyembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim, bila Nabi Ibrahim diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim ajak kita dan juga ajak kaum dia mengenai cara nak nilai sesuatu benda tu untuk jadi Tuhan. Kelayakan Tuhan ni lagu mana? Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, bila Nabi Ibrahim tengok kepada bapak dia, wahai bapakku, dia kata kepada bapak dia yang bernama Azar. Ada yang kata Azar tu gelaran, ada yang kata itu nama sebenar. Wallahu alam. Tak penting. Yang penting Nabi Ibrahim kata kepada bapaknya, disebut dalam Al-Quran Azar. Dia kata, wahai bapakku, aku melihat kamu dan juga kaummu. Maaf, dia kata kepada bapak dia, adakah kamu nak mengambil berhala sebagai Tuhan selain daripada Allah? Kan? Aku melihat kamu dan juga kaum kamu dalam kesesatan.
Itu antara yang disebut oleh Nabi Ibrahim kepada bapa dia. Dan kita lihat cerita Nabi Allah Ibrahim dengan bapaknya ni punya teruk. Sampai bapa dia adalah merupakan tukang buat berhala. Dan disuruh Nabi Ibrahim pula tolong jaga berhala ni jual ke orang. Dan bapa dia berputus asa kepada Nabi Ibrahim. Kerana apa? Kerana Nabi Ibrahim jual banyak hari dah tak laku. Tak laku. Wak pi 3, wak balik 3. Wak pi 3, wak balik 3. Macam tu lah kita kata. Wak pi banyak tu, balik banyak tu. Tak laku. Lalu pak dia kata, hang ni tersorok pergi jual lah. Hang jual tak laku pun. Nabi Ibrahim kata, Alhamdulillah. Memang aku jual tak pergi laku pun. Pasal aku pergi jaga. Siapa nak beli berhala pekak, berhala bisu, berhala buta. Siapa nak beli berhala pekak, berhala bisu, berhala buta. Dan siapa beli bodoh. Siapa nak beli? Kan? Tak ada orang beli. Dia jual lagu tu. Nabi Ibrahim selain daripada dia buat lagu tu supaya orang tak menyembah berhala, Nabi Ibrahim ajak juga kepada kita manusia ni supaya nak kenal Tuhan, tengok dulu siapa yang layak jadi Tuhan. Maka Nabi Ibrahim perhati, yang pertama dia perhati bintang. Kan? Bila tiba waktu malam kata Allah, Nabi Ibrahim ni perhati bintang. Dia perhati bintang, dia kata inikah Tuhan? Inikah Tuhan aku? Tapi bila sampai pada waktu siang, bintang tu hilang. Bukan hilang lah, hilang daripada pandangan, tak nampak sebab nampak matahari. Maka Nabi Ibrahim kata jenis hilang, ada saat hilang saat ni, dia kata ni bukan Tuhan. Tak boleh. Dan aku tak suka benda yang jenis boleh hilang ni. Dan Tuhan dia mesti ada dan dia tak boleh hilang. Kemudian bila dia tengok bulan, dia tengok bulan, dia kata ini ikut Tuhan. Bila bulan hilang, dia kata Allah, bulan ni hilang. Kan? Kalaulah bulan ni hilang, tak boleh jadi Tuhan. Dan kalaulah Tuhan aku yang sebenar tak memberi petunjuk, aku pun jadi sesat, kata Nabi Ibrahim. Bila dia tengok matahari pula, dia kata oh hak ni ikut Tuhan. Hak ni boleh jadi Tuhan kot. Pasal hak ni besar. Kan? Maka bila matahari pun turut hilang pada waktu petang, waktu malam, maka Nabi Ibrahim kata, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirik. Kamu sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam bab mencari ketuhanan ni, nak mencari Tuhan ni, Nabi Ibrahim ajak kita cara mencari Tuhan dengan dalil. Cara cari Tuhan dengan dalil. Kita kenal Tuhan dengan dalil. Tak ada dalil, tak sah iman kita. Tak sah iman kita. Kalau orang tanya, hang percaya ada Tuhan? Kita pun kata percaya. Percaya lagu mana? Beriman sungguh-sungguh. Dah, beriman sungguh-sungguh lah ni. Kan? Apa bukti Tuhan ada? Kita pun abang kata, Tok Wan aku abang kata Tuhan ada. Maka itu tak diterima. Sebab apa? Iman tak boleh taklid. Ibadat boleh taklid. Contohnya kita kata semayang. Kan? Semayang hang ikut siapa? Ikut mazhab Syafi'i. Taklid tu. Taklid tu. Kan? Pasal apa? Pasal kita tak faham nak buat istinbat daripada nak keluarkan hukum semayang dan cara semayang tu, nak keluar daripada hadis, nak keluar daripada Quran, tak erti. Kita bergantung kepada taklid yang dibuat oleh para ilmu, yang dibuat oleh para ulama, yang dikeluarkan oleh para ulama. Hang semayang ikut siapa? Ikut mazhab Syafi'i. Tu dia tu. Dia ada tu. Tapi kalau berakidah tak boleh. Diajak kepada kita oleh Nabi Ibrahim, tengok. Kita kata, hang percaya ada Tuhan ada, hang beriman ada Tuhan ada, ada. Bukti dia apa dia? Kan? Mana hang tahu Tuhan ada? Sehari jumpa berapa kali? Kan? Dia tinggal lorong bawah. Kan? Dia kata ada, tak tahu. Tapi ada lah Tuhan tu. Orang abang kata ada. Tak kena. Tak boleh. Tapi cukup kalau kita kata, macam mana hang tahu Tuhan ada? Ni matahari naik turun, tiap hari naik turun ni, bulan sat besar sat kecil, sat besar sat kecil, mesti ada kuasa yang buat. Manusia buat. Manusia takat buh garam, naik buat tabuk buat benih awan, ada lah. Kan? Buat benih hujan. Tu boleh. Kan? Tu pun
Naik buat benih hujan tu turun-turun. Oh, dia kata hujan turun ni kerana kita buat pembenihan awan. Tak sedar diri sungguhlah kita ni, kan? Buat benih awan tapi bergantung dekat Allah. Nah, tak sebut alhamdulillah langsung, kan? Kita rasa bangga kerana usaha pembenihan awan kita telah berjaya 80%. Siapa bagi berjaya tu? Allah. Tak sedar langsung, tak berasa nak sedar, kata kita ni bergantung kepada Allah. Kalau kita buat naik garam tu 400 tan pun Allah Taala izin turun, tak izin turun tak turun. Tapi dengar kata dia musim dah, lewat sikit. Musim kita ni lewat sikit. Pasal biasalah akhir zaman ni dia punya sistem dia tu tak apa nak ketawa hala dah. Kan dekat-dekat nak kiamat ni dia tak apa nak ketawa hala dah. Kan siapa tak menikah hari tu cepat-cepat menikah. Ikut tak ada menikah hari kiamat dah. Kalau angan-angan nak pasang dua tu pasang cepat-cepat. Ikut tak dan. Sistem alam ni dah jadi tak apa ketawa lah. Cuma dia tak sampai kepada tahap terbalik terus. Dia duk jadi sikit-sikit lah, kan? Maknanya sistem sepatutnya kita duk tengok selalu bulan awal. Kadang-kadang penghujung bulan 2 ni start hujan turun lebat dah, kan? Ni sampai dah nak masuk dekat pertengahan bulan 3 ni hujan tak turun lagi, kan? Dia bukan masalah buat benih awan ke, tanam awan ke, tempah awan ke, dia bukan tu. Masalahnya sistem alam. Sistem alam yang dah tua. Macam kita pakai kereta lah, masa mula-mula beli tu masuk switch tu seru bunyi tu, kan? Cuma jumpa pakai 15 tahun tengok. Beringgut kereta. Tak bunyi lagi, kan? Pasal apa? 15 tahun dah. Dia tak macam kereta baru, kan? Kereta baru tu seru bunyi, kan? Dia terus bunyi. Begitulah kita kata sistem alam yang tak tahu berapa juta tahun dah alam kita ini, kan? Jadi sistem dia tu lari, kan? Lari. Cuma kita harap ada belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu saja, kan? Tapi nak harap belas kasihan daripada Allah pun Allah nak tengok juga ada tak syarat hampa nak terima hujan ni. Ada syarat kita untuk terima hujan, ada. Allah Taala perhati pula ada tak benda yang menghalang hujan turun pun ada. Masalah. Ada juga syarat, ada juga benda yang menghalang hujan turun. Maka bila ada benda yang halang hujan turun, benda tu lebih kuat, lebih dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak sedar ni, ramai tak sedar ni. Kata kita ni kita kata apa? Dosa-dosa kita tu sedang menghalang hujan daripada turun. Sebab tu saya selalu sebut kalau kata hujan turun ni kita kena jumpa siapa? Kita kena pergi jumpa orang tua yang sakit, ucap terima kasih kat dia. Kena pergi jumpa kambing. Abang kat kambing terima kasih banyak. Tapi jangan pergi cakap pasal orang tengok, yang orang kata gila. Jumpa kambing, terima kasih kambing. Kata dia ni gila apa? Maknanya kita tengok kambing tu lahirkan rasa terima kasih kat dia. Pasal apa? Pasal rahmat Allah turun. Kalau nak harap kita yang dosa banyak ni tak kebuluk Allah Taala nak turun hujan. Tapi oleh kerana ada binatang-binatang, ada budak-budak kecil, ada orang-orang sakit, maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan rahmat daripadanya. InsyaAllah kita cubalah lepas-lepas ni buat solat istisqa, minta hujan. Tak silap saya hari Ahad ni. Hari Ahad ni siapa yang nak bersama dengan Ustaz Muttalib di Yayasan Nahdah Kubang Semang, boleh sama, kerana Ustaz Muttalib akan menganjurkan solat istisqa hari Ahad ni. InsyaAllah Ahad ni bulan 9 bulan 9 bulan. Siapa nak pergi pukul 8, kata tu pukul 8 pagi lah, tadi dia umur tadi pukul 8 pagi. Allahualam. Siapa yang kerja cuti Ahad tu ambil kesempatan lah. Kalau kawasan-kawasan ni pun kalau ada, kita kena buat betul lah. Kita tak dapat arahan. Kalau dapat arahan, kalau minta Datuk Bandar kita kan,
Abang kata kita nak buat solat istisqa. Apa betul bandar pula apa? YDP kita kan. Kita buat solat istisqa. Tutup jalan. Buat solat istisqa. Kan? Ataupun kita masuk padang golf kan. Luas sikit tak? Masuk padang golf. Kan? Ataupun kita buat tempat hak yang tu lah kan. Hak yang tempat yang tahan hujan tu. Bukan tempat tahan hujan nak turun. Hak tahan hujan tak pergi turun tu, kita buat tempat tu juga. Kan? Balas orang tu balik. Kan? Buat tempat untuk minta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kata, ya Allah turun hujan ni kami nak sapu dosa-dosa hak buat hari tu. Kan? Hak satu bulan itu tu kita nak sapu tang tu lah. Kita buat tang tu juga. Kan? Padam tang tu, mudah-mudahan nak faham nak padam yang tu. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita dan dihantar hujan kepada kita insya-Allah. Baik. Kita tak biasa buat ni, tak biasa buat sebab saya tak nampak lain. Kita tak buat solat minta hujan ni, saya nampak satu lah. Kita masih lagi ada rasa megah, rasa megah tu ada lagi. Kan? Sebab tu bila kita nak minta hujan ni, nak solat minta hujan, dia suruh buang megah. Antara buang megah, jangan pakai baju baru-baru. Kalau boleh cari baju hak simpan dalam almari hak 10 tahun dah tu, keluar baju hak tepuk pun keluar habuk. Pakai baju buruk-buruk pi. Kan? Tak boleh pakai baju hak nak cari hak nak repuh dah pakai hak tu pi. Untuk solat istisqa. Dia bersihlah nak pakai hak tu. Tu ni. Pasal apa? Nak hilang megah kita tu. Sebab kita nak harap rahmat Allah. Mana boleh ada megah lah hati. Kan? Kita duk sebut banyak dekat 2 bulan lebih dah, kita banyak bulan lah kan. Bila tak turun hujan ni, tak berasa nak buat solat istisqa. Pasal apa? Hati masih lagi duk ada sifat megah tu. Kan? Dia duk rasa tak kisah. Kan? Hujan tak turun pun tak kisah. Air duk ada elok. Kan? Boleh ambil sembahyang elok, boleh mandi elok. Cuma panas sikit. Kan? Tak ada masalah. Dahaga air peti air banyak. Kan? Duit ada. Boleh beli. Air air mineral kau boleh beli, air nu hak boleh beli. Penapis rumah aku ada, air mineral ada. Air tak putih. Kan? Dia duduk rasa-rasa megah lagi. Kan? Duduk rasa megah lagi. Simpanlah rasa megah tu. Kerana Allah Ta'ala dia sangat-sangat megah. Sangat-sangat sombong. Dia nak bagi kat orang sombong, dia tak bagi. Pasal apa? Pasal hampa tak layak sombong. Aku saja yang layak sombong. Kalau hampa sombong, makanlah sombong tu. Makanlah sombong tu. Allah Ta'ala takkan layan. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi Nabi Ibrahim AS diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mencegah syirik. Mencegah syirik yang berlaku pada zamannya itu. Iaitu dia kata ini semata-mata untuk membuktikan hikmat ilahi bahawa rumah ibadah Allah sahaja yang boleh tegak dan kekal, sedangkan yang lain yang membawa unsur-unsur mensyirikkan Tuhan sudah tidak harus wujud lagi. Maknanya Nabi Ibrahim turun, syirik buang, tinggal untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Beberapa masa lampau manusia telah menghabiskan masa hidupnya dengan menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Maka kini sudah sampai masanya kepalsuan tadi dibenteras dan dihapuskan sama sekali dari muka bumi Allah, serta digantikan tempatnya dengan satu lambang dan tema baru, iaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa. Bila mana manusia masuk ke kawasannya dengan bersuar dan berdiri tunduk kepada Maha Pencipta yang mencipta alam sejagat. Dia kata lambang baru yang Nabi Ibrahim buat turun, iaitulah Kaabah, iaitu lambang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Jadi macam mana? Iaitu manusia masuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja sebagai Tuhan yang mencipta. Kita cipta benda. Kan? Kita kata sifir kita lah. Kan? Nak faham mudah logik dia. Allah cipta kita. Bila dia cipta kita, kita kena sembah dia. Pasal dia cipta kita. Kan? Ini orang buat berhala, dia sembah berhala. Tak kena. Kan? Patut dia buat berhala tu sembah kat dia. Kena buat ke tu? No? Kita buat berhala, tak depan rumah, tak dalam rumah. Bila kita masuk, berhala tunduk. Kalau boleh buh suara sekali.
Selamat pagi tuan. Mungkin. Itu yang bagus. Kan? Sampai pintu pagar ada lagi berhala. Selamat pagi tuan. Dah makan tuan. Buat tu. Besar. Ni kita pula buat berhala. Tak tempat tinggi-tinggi, lepas tu tunduk kada. Nah abang kata tak logik. Nah abang bahasa yang lebih tinggi lagi, itu bengong lah. Itulah kita ada. Maknanya kalau kita fikir dari segi logik pun tak kena. Tak kena. Lepas kita yang buat, lepas tu dia tunduk kat kita. Contohnya laksa, kan? Aku buat laksa, maka laksa tunduk kat aku. Lepas tu aku cedok masuk makan lah, selesai. Yang tu baru betul. Tapi masalah orang dia buat berhala, dia tak pakai konsep makan laksa. Kan? Dia konsep apa? Wallahu a'lam. Kan? Pasal apa? Dia buat berhala, lepas tu dia buat penat ni. Buat penat, lepas tu buat penat ni macam Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat manusia, dia buat langit, bumi dua hari. Buat langit 2 hari, buat antara langit dan bumi 2 hari. Kemudian Allah Taala suruh kita sembah dia. Suruh pokok-pokok ni sembah dia. Suruh semua ni sembah, kan? Semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala yusabbihuna bihamdih. Semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham tasbih depa. Tapi pokok-pokok, batu-batu semua bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak faham dia. Tu baru betul pasal apa? Pasal aku yang buat hangpa kena tasbih kat aku. Ni kita buat dia, dah suruh kita sembah dia. Tak kena. Kan? Sebab tu Sayyidina Umar dia duduk gelak seorang. Dia riau Ustaz, dia gelak Ustaz. Orang tanya pasal apa gelak Ustaz, riau Ustaz ni? Dia kata aku teriak pasal aku teringat. Aku bawa anak perempuan aku, bawa cangkui satu, dia kata aku pergi tengah-tengah padang pasir, aku korek. Aku korek apa? Aku korek lubang dalam. Sampai aku sendiri masuk dalam lubang tu, aku korek. Dan bila peluh, anak aku suayak. Bila anak aku tengok aku peluh, anak aku tolong lap peluh aku ni. Anak perempuan aku, tolong lap peluh aku. Bila siap lubang, aku tolak anak perempuan aku masuk dalam tu, aku tanam. Teriak dia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hak gelak pula. Hak gelak dia kata aku buat Tuhan tu besar kata. Tapi aku buat daripada buah kurma, kan. Bawa pergi berjalan, dia kata aku lapar, aku kepok tangan, aku makan. Lalu habis Tuhan aku makan. Hampa ada pernah makan Tuhan? Dia kata tak pernah. Aku seorang yang makan Tuhan. Makan Tuhan. Ada lah muhung Tuhan pula. Saya masa mengaji Matab Mahmud Lusak 6 bulan je mengaji Matab Mahmud, lepas tu balik mengaji Bukit Mayam. Kebetulan masa mengaji dulu raya Cina. Kami pergi balas 2 kelonsong, 2 plastik hitam besar. Balas 5 Cina, kan. 5 hantar ke tokong tu. Dia sebaris simpang kola tu. Rumah kedai sini, rumah simpang kola, kan. Pergi balas. Dia buh tokong banyak tu. 8 biji ke 9 biji dia tok elok kan. Tahan plastik masuk buh, kan. Satu arah Ustaz Nik jadi pengetua Matab Mahmud. Dia tahu mana wallahu alam. Ada dia sebut, dia kata ada budak-budak kita hidup balas limau dia kata. Balas limau Cina kata, limau tokong kata. Dia kata jangan balas. Pasal kesan dia besar. Yang kedua dia kata tanpa pencuri dia kata. Kan? Makan benda curi dia kata tak boleh dah. Yang kedua anak bimbang dia kata takut Cina tu dia jadi tambah syirik ni. Dia kata tu dia Tuhan kita ni kebuluk sungguh. Kan? Buh limau susun habis ke darah habis. Kulit tak tinggal. Makan kulit sekali Tuhan kita hebat sungguh kata. Dan jangan dia tadi Rupanya suruh kami balik makan habis. Pakai sakit perut semua. Balas limau Cina. Limau tak boleh balas kena pergi minta. Tak pun pergi beli. Muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi patut kita sembah Allah sebab Allah buat kita. Tak boleh sembah patung sebab kita buat patung. Patut patung tu sembah kita. Sebab tu patung-patung ada di rumah kita, gambar-gambar elok. Ustaz boleh tak gantung gambar kenangan? Gambar kenangan apa dia? Gambar convocation ke, gambar keluarga ke, kan. Boleh. Tapi tak elok. Kalau elok lagi ambil bola album simpan, itu lagi elok. Tapi kalau niat nak buat apa tu, nak buat kenangan, tak ada masalah. Cuma yang bahayanya yang patung-patung. Beruang ke, boya ke, kan. Kalau ada di rumah, jangan bagi duduk tempat tinggi dan jangan susun bagi elok.
Elok buh dalam kotak, tolak pun tolak dengan kaki, jangan tolak dengan tangan, tolak dengan kaki yang untuk buah ketil. Nah, sebab apa? Jangan bagi dia satu kemuliaan langsung. Ni ada pula orang susun tu. Hak kecil, besar, kecil, besar, susun. Susun kat mana? Atas kepala ketil. Kan, susun. Ada susun atas ketil pula. Dia tak tidur. Tidur seorang. Kan? Tidur seorang. Sebab tu anak saya ada agak mak menakan dia beli beruang besar. Tak apa heret pi. Kan? Jumpa tanah kadang-kadang jumpa belakang cushion, kadang jumpa atas cushion, kadang jumpa bawah cushion. Kadang dia heret kaki dulu. Tak apa, lagu tu tak apa. Kan, lagu tu tak apa. Jangan letak sebelah. Kadang-kadang tidur ni tak tekati. Dia keluar pergi mana-mana, beruang tu dia tengok tekati elok ya, tak boleh. Dia ada satu kemuliaan pada dia, tak boleh. Bimbang timbul syirik. Kalau tak besar pun sikit ada benda-benda syirik tu. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala sekali-kali tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepadanya dan mengampunkan yang selain daripada itu jika dia kehendaki. Bahaya syirik. Baik. Sekiranya mereka yang beriman dengan Tuhan yang Maha Esa dan percayakan kepada agama yang diturunkan, memerlukan kepada ikatan yang menghubungkan dan mencantumkan mereka yang berselerak tinggal di merata pelosok dunia, maka Kaabah tadi sudah sewajarnya mengambil tempat atau menjadi daya utama ke arah pencantuman ini. Yang itu insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan kau nak tanya apa? Berasa nak tanya? Makcik belakang-belakang kau ada nak tanya apa? Tak ada lah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini ada sedikit manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan lenguh pinggang, lenguh paha, lenguh lutut apa semua ni sebagai amal kita yang saleh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rafa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وأقوالا وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منك.